Sebenarnya saya penuh minggu setiap hari setiap malam jadi kuliah, cuma minggu kelima ni sepatutnya saya balik ada kuliah di kampung sudah, tapi ada PKP kan, tak ada balik, jadi ada kosong lah. Alhamdulillah ada kosong. Itu yang boleh main lah. Nak cerita pasal ilmu ni tak banyak lah. Ilmu dia tak banyak pun, tak ada apa yang nak boleh dikongsikan. Cuma ada sedikit sebanyak lah, sekadar kita kata peringatan kita bersama. Jadi apa yang saya nak ingatkan, nak cerita malam ni sebagai satu peringatan, sebagai satu pedoman, sebagai satu tazkirah untuk diri saya pertamanya dan untuk kita semua. Apa tujuan Allah turunkan hidupkan kita di muka bumi? Apa tujuan Allah letak kita di muka bumi? Kenapa dulunya asal manusia Allah letakkan di syurga, kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi ini dan melahirkan zuriat yang banyak? Allah dah sebut sebelum dari penciptaan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Tapi Allah jadikan Nabi Adam, Allah letakkan dulu di syurga. Tujuan nak hantar ke muka bumi. Memang tujuan asal kita ni manusia khalifah di muka bumi, tapi mulanya letak dulu di syurga. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu asal kita di syurga, maka kita kena berusaha untuk kembali ke syurga. Tapi sementara Allah hantar di muka bumi sebagai khalifah untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak test siapa dari golongan kita ni yang baik amalannya. Jadi kita semua di dunia ni sebagai satu ujian. Allah nak test kita. Dan apa tugas kita di dunia ni? Apa tugas kita di dunia ni? Di dalam ayat Al-Quran yang ni Tuhan ada sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin, Allah jadikan manusia liya'budun, supaya apa? Mereka ni dua ni menyembah Allah ataupun beribadah kepada Allah, ataupun kita kata menjadi hamba Allah. Kita ni dekat dunia ni Tuhan suruh kita jadi hamba dia, bukan suruh jadi hamba kepada dunia, bukan suruh jadi hamba kepada siapa-siapa. Kita hamba Allah. Layaknya hamba Allah ikut perintah Allah, tinggalkan apa yang Allah perintah kita kena ikut. Sebab apa kita kena ibadah kepada Allah? Kerana ibadah ini kata ulama la budda, tak dapat tidak. Tak dapat tidak apa? Kita kena ada. Kenapa? Kerana ibadah tiket untuk ke syurga, bekal untuk ke syurga. Kita ni musafir. Kita ni orang yang bermusafir. Perjalanan kita ke mana? Nak menuju ke syurga. Kalau orang nak pergi haji, perjalanan jauh, dia bawa apa? Bekal. Perlu ada bekal. Kita, apa bekalan kita? Ibadah. Ibadah ni bekalan untuk kita ke syurga. Kalau kita tak ada ibadah, kita tak ada bekalan, apa yang kita nak bawa untuk pergi ke syurga? Apa yang kita nak bawa, nak merentas rentasan perjalanan yang panjang di akhirat nanti ni? Di padang mahsyar 50,000 tahun kita duk menunggu kat padang mahsyar tu, sementara nak hisab habis tu. Tak nak kira tu, hak ni dosa, hak ni pahala. Apa yang kita bawa? Ini kita mari kita renung bersama-sama. Kita duduk di dunia ni, daripada kita bangkit pagi sampai kita tidur, amalan apa yang kita bawa? Kalau ditanya di dalam masjid ni, kita tak mau tanya Allah, kita dekat masjid ni. Kalau kita tanya siapa dalam masjid ni tak pernah buat dosa angkat tangan? Tak ada siapa mau boleh angkat tangan kita. Kalau kita tanya siapa di masjid ni yang banyak buat dosa, mesti semua angkat tangan. Kalau ada yang tak angkat tangan, dia main duduk kat depan ni dengan dia, saya banyak dosa, tak layak duduk depan.
Kalau ada orang kata saya tak ada dosa, ramai di depan. Kanak-kanak kalau ada dia tak ada dosa. Kalau tanya siapa nak masuk syurga, semua angkat. Kalau tanya lagi siapa nak masuk syurga yang tertinggi, Firdausul A'la, semua angkat kanan. Mengaku dosa banyak tapi nak masuk syurga. Bekalan tak ada. Apa yang kita nak bawa pergi ke sana? Duit tak boleh bawa, kereta rumah tak boleh bawa. Kita hidup 60 tahun saja. Umur kita pendek, masa kita pendek, badan kita lemah, ibadah kita tak banyak, dosa kita pula banyak, sibuk kita banyak, lapang kita sikit, ibadah hak sikit ni pun ada banyak cacat celah. Kita kena renung. Aku satu hari mata aku ni ibadah apa yang aku buat? Aku satu hari mata aku ni maksiat apa yang aku buat? Hak mana lagi banyak? Kalau maksiat banyak, ibadah sikit, apa yang perlu kita buat? Kita perlu banyakkan bertaubat, lagi perlu banyakkan ibadah. Supaya apa? Ibadah dia cover balik hak keburukan. Bila kita buat ibadah, maka dia akan menutupi keburukan-keburukan kita buat. Itu tugas kita di dunia ni, nak beribadah. Allah nak uji kita, test. Keputusan kita boleh tahu nanti ketika kita nak mati. Ketika malaikat nak cabut roh kita, Allah bukakan hijab, kita tengok amalan kita. Waktu itulah kalau orang yang bahagia, dia mati dalam iman, berpeluh muka dia dengan muka yang tenang. Sebab apa? Tenang. Alhamdulillah, keputusan Rizal, dia kata periksa aku cemerlang. Tapi kalau orang keputusan dia tengok, Masya Allah, tengok orang periksa hari ni lah kan. Kalau dia gagal, dia jadi apa? Pegang kepala, Allah ni tension, termenung. Kalau budak-budak SPM tu, kalau Hafiz tu duduk kat tepi longkang. Kalau Hafiz kerja tak dapat kerja apa, termenung. Itu dunia. Gagal di dunia bukan bermakna mati. Gagal di dunia bukannya makna tak boleh makan apa. Gagal di dunia bukannya satu kegagalan terus total, tak. Tapi kalau kita gagal dengan ujian ibadah, ujian dunia, ketika mati kita tengok 100 orang dia tarik tengah terbeliak matanya. Sebab dia tengok keputusan dia buruk, dan dia tak ada peluang nak kata. Ketika malaikat tarik tu, apa belang ibadah yang kita boleh buat? Tak ada. Jadi bila kita nak usaha perbaiki, lah ni usia kita senja nak maghrib ni. Ada orang dia mula berusaha cari bekalan daripada awal subuh lagi. Belak subuh tu usia umur belah-belah lagi dah mencari ilmu, mencari ibadah, mengenal Allah, penuhi dengan perkara-perkara mulia. Ada orang yang subuh tak mula lagi, pukul 12 lagi dia pulang nikah. Dia jenis mula kedai tengah hari, makan nasi tengah hari. Dia ni jenis tengah-tengah jalan, umur 30, dia baru nak pisah. Dia kata aku ni banyak kosong, dia baru nak mula. Ada orang yang dia tak niaga tengah hari, dia niaga lewat ujung, ada pasar malam lagi. Boleh juga niaga umur 40, 50, 60, lewat dah petang-petang. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi kesedaran. Kita masih lagi boleh main ke majlis ilmu, kita masih boleh memperbetulkan kesilapan kita. Alhamdulillah, rahmat Allah. Ramai mana orang yang mati di dalam keadaan tak ingat nak memperbetulkan diri dia. Kita ni Allah pilih, alhamdulillah. Majlis ilmu ni, majlis nak membetulkan kesilapan kita. Majlis ilmu ni, Nabi kata majlis taman-taman syurga. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Nabi, kalau kamu lalu di taman syurga, farka'u, apa singgah dulu. Kata sahabat, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Taman syurga itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, hilaqud dzikr,
majlis zikir, majlis ibadah, majlis ilmu, itu dipanggil taman syurga. Mudah-mudahan di sini taman syurga ni kita bersama, maka Allah akan bersama juga kita semua ni di akhirat nanti di dalam taman syurga itu. Insya-Allah, amin. Jadi kita di dunia ni Allah suruh kita buat ibadah. Ibadah ni permata. Tetapi adakah kita boleh masuk di dalam ibadah tanpa ada ilmu? Tak boleh, tuan-tuan. Apa sahaja dalam dunia ni, apa sahaja benda pun, tak kira akhirat, dunia, apa sahaja perlu ada ilmu. Nak buat nasi goreng pun kena ada ilmu, betul tak? Tak ada ilmu buat nasi goreng, jadi nasi goreng. Kalau kita buat, orang tak makan. Kalau kita buka kedai, orang tak masuk. Sebab apa? Kita tak ada ilmu memasak. Kita buat tom yum, kita buat laksa, kita buat mi, kita jual. Ada siapa nak beli? Tak siapa kat sini tak berhenti masak agak-agak kalau lah. Dia buat cai tiaw ke apa, dia pergi jual. Orang beli ikut sekali, kan? Dia tak tahu. Tu pun kalau bentuk dia nampak cantik jadi, kalau buat tak jadi cantik, orang tengok langsung tak lalu, tak beli. Kalau hak dunia tak ada ilmu pun orang tak terima. Agak apa ibadah tanpa ilmu Allah nak terima? Tak terima, tuan-tuan. Ilmu tanpa ibadah banyaknya kerosakan. Ibadah tanpa ilmu banyaknya kerosakan. Seperti mana orang yang buat sesuatu tanpa ada ilmu, maka akan banyak cacat celah. Kalau dia nak buat rumah, dia nak tukar tapi tak ada ilmu, tak jadi rumah, jadi reban ayam. Kalau dia nak perbaik kereta, kalau tak ada ilmu, kereta tu bukan suai elok, dia pun rosak lagi. Dia tak akan bertambah baik kalau tak ada ilmu. Begitu juga ibadah. Kita sangka kita rasa nak buat ibadah, terus kita buat ikut-ikutan dengan orang, agak-agak ibadah kita tu banyak hak betul ke banyak hak tak betul. Agak-agak tentu banyak hak tak betul. Sebab apa? Sebab ibadah ini dia ada undang-undang. Betul tak? Nak sembahyang boleh tak ada wudu? Tak boleh, kena ada wudu. Nak baca Quran boleh baca ikut dan macam tu. Tak kira baris fathah, baris kasrah, hantam baca macam mana pun, panjang pendek tak kira, tak boleh. Dia ada kaedah baca. Nak sembahyang ada cara sembahyang, nak berwudu ada cara berwudu. Semua ada syarat, semua ada rukun. Sebab itulah la budda kita kena juga menuntut ilmu. Ilmu satu benda yang mulia. Ilmu imamul amal, wal amal tabi'uhu, kata Nabi. Ilmu itu imam bagi amal. Macam tu imam tadi. Kita ni al-amal tabi'uhu, amal ni mengikut ilmu. Sebab apa? Boleh jadi orang buat amalan bertahun-tahun, dia sembahyang bertahun-tahun, dia puasa bertahun-tahun, tapi ibadah dia semua tak sah. Kata sahib Zubair, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang tiap-tiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ada ilmu, ya'malu, dia nak beramal, a'maluhu mardudah, amalan dia ditolak, la tuqbal, tak diterima. Sebab apa? Kita ada macam ni. Ibadah suatu benda la budda, bekalan. Tetapi bekalan itu tak akan terjadi kalau kita tidak ada ilmu. Kalau kita nak berjaya, kena ada ilmu. Orang nak berjaya dalam perniagaan, dia kena belajar macam mana nak berniaga. Dia kena belajar macam mana nak bagi orang, nak tarik pelanggan. Dia bukan main ambil jual beli, tak. Dia ada strategi, baru dia berjaya. Begitu juga nak berjaya di akhirat, kita kena ada ilmu untuk akhirat. Ilmu ni satu benda yang mulia, tuan-tuan. Sehingga kan Allah sentiasa memuliakan dalam Al-Quran, menyebut-nyebut tentang ilmu. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak cerita tentang ilmu. Ilmu tu sendiri ibadah. Kita kata kita nak kumpul ibadah kan, nak buat bekal di akhirat. Apa salah satu contoh ibadah dia? Mengaji. Mengaji ni tuan-tuan, afdalul ibadah ala al-itlaq. Wal ilmu athna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdal.
jalilul a'mal. Dia ni nisbah amalan-amalan dia paling tinggi. Sehingga kan ulama ada menceritakan fadilah-fadilah ni setelah pergi perang syahid, pergi bawa senjata, bawa pedang, pergi kat medan perang, itu ibadah pahala yang tinggi. Nombor dua itu mayang pun soal tu duduk belakang lagi. Wa huwa dalilul khair wal ifdal, dan ilmu ni tanda kemuliaan, kelebihan bagi seseorang. Kalau seseorang tu ada ilmu, maka dia mulia. Kalau dia tak ada ilmu, maka dia tak mulia. Orang akan pandang mulia pada seseorang kalau dia hebat, dia ada ilmu. Tak kira ilmu apa-apa betul ya. Kalau dia tu pandai engineer, maka orang pun syarikat-syarikat pakat pergi cari dia. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu. Kalau dia tu pandai komen kereta, pandai motor, tak mana ada kereta motor, pakat pergi berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab kalau rosak mudah suruh dia komen motor. Semua akan cari orang yang ada ilmu. Kalau dia tu ada ilmu memasak, maka segala orang kalau nak pakai kenduri, orang pergi cari dia. Orang ada ilmu, dicari. Tetapi ilmu tu sendiri kita yang kena pergi cari. Ilmu kita tak main, kita tak bukan mimpi tidur, maksud ilmu tak. Kita kena cari. Macam mana? Datang ke majlis ilmu. Datang ke majlis ilmu ni kata ulama yang mana dia ambil daripada hadis Nabi, pahala dia besar. Kata di dalam hadis ada menyebut selangkah kita datang menuntut ilmu ni, Allah tuliskan bagi kita 100 hasanat. Hasanat 100 hasanatun kebaikan. Satu langkah dapat 100. Agak-agak berapa langkah kita dari rumah nak main. Sebab tu bila Nabi sebut lagu ni, sahabat jauh daripada Masjid Nabawi tu dia seronok. Sehingga sahabat ada dekat ni pun dia kata, kami pun nak terjauh juga ya Rasulullah. Sebab apa? Ibadah. Langkah kita tu dengan niat kita nak main masjid ni, nak main dengan kuliah ilmu ni, satu langkah 100. Satu langkah 100. Kalau duduk di majlis ilmu, rahmat turun kepada kita, kita mendapat rahmat Allah. Malaikat minta ampun kepada kita, malaikat menghamparkan sayap kepada kita. Dalam perjalanan kita nak main, kita ni mendapat hamparan daripada sayap malaikat. Disebut di dalam hadis. Hamparan apa yang lebih mulia dari sayap malaikat? Kapet merah, kapet biru, kapet hijau. Tak ada yang lebih mulia dari sayap malaikat. Dia menghamparkan sayap untuk talibul ilmi ridan bima yasna'u billah, disebut. Dia menghamparkan kepada penuntut ilmu ni sebab dia redha dengan apa yang kita buat. Datang nak minta. Bahkan di dalam hadis yang lain ada menyebut bila kita duduk di majlis ilmu, main nyanyi dengan kuliah maghrib subuh ni, Allah catatkan pahala kepada kita setiap satu kalimah, satu pahala. Kalau hak jenis ustaz tu buat jenis cakap malam motor tu lagi banyak pahala. Dia cakap cepat kan, itu jamnya. Setiap satu kalimah yang kita dengar tu pahala. 1 jam agak-agak berapa? Satu kalimah mengambil masa untuk sebut dia setengah saat lebih kurang. Setengah saat lebih kurang. Kalau 1 saat 2 kalimah, contoh. Kalau 1 minit 120 kalimah, contohlah. Kalau cakap tu 100 minit. Kalau 1 jam, kalau tiap-tiap hari kita dengar, susah ibadah. Menuntut ilmu tak susah pun. Mai duduk, alhamdulillah hari ni Allah bagi nikmat kepada kita. Allah bagi masjid yang selesa, Allah bagi kapet. Tak kira lah masjid besar ataupun masjid kecil ataupun surau-surau, alhamdulillah semua selesa. Ada kipas, ada kapet, tak panas, sejuk belakang. Sampai kita masuk semua kosong belakang. Masuk-masuk tu terus kosong. Duduk ke bawah sampai ke bawah, kosong, tenang. Masjid ni memang rumah yang tenang. Tak boleh tidur kat rumah, main duduk boleh. InsyaAllah boleh tidur. Dia tenang. Dia tenang. Tempat yang penuh ketenangan. Sampai kalau orang susah nak tidur pun, main duduk boleh ilmu, mesti dia tidurnya. InsyaAllah. Tenang. Tak apalah tidur dalam majlis ilmu pun tak apalah. Ada juga rahmat. Malaikat tu jatuh kepada kita. Dapat juga. Tak dengar ustaz cakap apa, tak dapat apa-apa. Duduk dalam majlis yang berkat, dia akan dapat sama keberkatan. Bila kita bersama satu kaum, kita akan dapat kelebihan yang kaum itu dapat. Kita tiru satu kaum,
kita akan dapat apa yang Tuhan itu dapat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tiru kelakuan satu kaum. Apa dia? Kelakuan orang-orang main ngaji. Kita pun main duduk ngaji, kita pun tak berhenti sangat, tapi main duduklah. Duduk berlelang. Maka kita fahuwa minhum, kita bersama mereka. Mereka dapat kelebihan apa kita dapat. Bukan susah ibadah menuntut ilmu ni pun. Kita duduk saja. Bahkan ada sebahagian hadis yang lain menyebut kalau kita dengar faham satu masalah, kita menuntut ilmu ni dengan kuliah maghrib subuh apa-apa, kita dengar satu masalah, faham satu masalah, lebih afdal daripada qiyamul lail sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Bahkan ada yang menyebut lebih daripada itu. Satu masalah yang kita faham, kita bagi mayang sampai subuh, satu masalah ni lagi besar pahala dia daripada kita buat semua itu. Sebab apa? Sebab ilmu ni terlalu tinggi. Tuhan sehingga akan joinkan orang-orang ada ilmu ini sebarisan dengan dia untuk bersaksi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah, malaikat, orang ada ilmu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah joinkan malaikat, aku dan orang ada ilmu, kami bersaksi tidak ada Tuhan. Apa maknanya? Allah nak abang tempat ni orang mulia. Malaikat tidak pernah buat maksiat, orang ada ilmu ada kemuliaan kerana ada ilmu. Dan Nabi sendiri pun memuji. Nabi kata al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Siapa tingkatan yang lebih tinggi darjah ada di dunia melainkan Nabi? Tak ada. Nabi yang paling tinggi. Kemudian kalau pewaris Nabi ni maknanya apa? Siapa yang boleh mendapat kemuliaan selain daripada ulama yang boleh menjadi pewaris Nabi? Yang lebih hebat daripada Nabi. Nabi sampai kata mereka ni pewaris aku. Nah, ilmu ni mulia tuan-tuan. Orang yang menuntut ilmu ni tak rugi. Orang yang mengaji ni tak rugi. Kerana mengaji ni dia sedang ibadah, dia sendiri itu nak membetulkan ibadah, dia ada jalan untuk ibadah, dan dia juga bekalan kita, pembimbing kita, pedoman kita. Kalau tak ada ilmu kita sesat. Tanpa ilmu kita ni macam binatang. Arab jahiliyah dulu tidak ada ilmu. Arab jahiliyah tidak ada ilmu. Sampai Allah kata dia ni Arab jahiliyah, Arab bodoh. Pasal bahasa tak. Jahil tu bodoh, bengong. Sampai tu Arab ni dibangsakan macam jahiliyah. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sehinggalah Nabi datang ajarkan kepada dia ilmu, muliakan bangsa Arab. Dulu dia bertipu di bangsa Arab, saling bunuh-membunuh. Kalau kita hari ni tak buka sikit-sikit yang aurat, dia buat tawaf Kaabah telanjang. Dia buat tawaf Kaabah telanjang. Itu Arab yang dahulu. Minum arak satu hari kuaman-kuaman 5 kali, mabuk. Kita bayang 5 waktu, dia pun mabuk 5 waktu. Tu Arab jahiliyah. Banyak lagi akhlak yang tak bagus dari mereka. Sehingga Nabi datang, mereka jadi bangsa mulia. Kenapa? Ilmu. Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Kalimullah. Nabi yang berkata-kata, bermunajat dengan Allah. Nabi yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Tapi bila mana dia dengar, dia kata seorang Bani Israel tanya dia, wahai Musa, ada dakwah lagi alim dari kau? Nabi Musa kata tak ada, akulah yang paling alim sekali. Sebab apa? Dia Nabi. Secara kaedahnya begitu. Nabi untuk satu kaum dia ilmu yang paling tinggi. Sebab apa? Semua ilmu dia dapat daripada Tuhan. Nabi Musa tu kalau dia nak tanya apa, dia tanya Tuhan direct. Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ni dia bercakap dengan Tuhan. Dia tanya apa yang dia nak tanya. Jadi siapa yang ada ilmu yang lebih alim kalau bukan Nabi Musa? Nak tanya apa? Tanya Tuhan. Kita tak faham apa? Tanya Tuhan sendiri. Maka lebih alim daripada siapa-siapa. Sebab Tuhan ini hak paling alim. Sifat Tuhan alimun. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Hak mengatasi setiap orang yang ada ilmu ni apa? Allah yang maha alim.
Musa. Tanya Tuhan kan. Tapi Tuhan kata apa? Ada lagi yang ahli berbelahan. Siapa dia? Nabi Khidir alaihissalam. Khadir. Nabi Khadir tu gelaran dia. Khadir ini daripada khadra, makna hijau. Sebab apa? Sebab apa nangis nama Nabi Khadir? Sebab dia ni kalau duduk di atas rumput kering, rumput tu jadi hijau, tumbuh jadi hijau. Sebab itu dipanggil Khadir. Namanya bulan dibenumulkan. Itu Nabi Khadir. Maka Nabi Musa pun bila dengar macam tu, dia buat apa? Cerita ni semua orang tak pernah dengar. Takkan nak dengar kan? Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir di Multaqal Jama'ah. Dia cari Nabi Musa dan cerita dia ma'ruf semua orang tahu. Seorang Nabi yang boleh cakap tu dengan Allah, yang Allah jamin dia masuk syurga. Dengar ada ilmu yang lebih alim daripada dia, turun berjalan kaki cari ilmu. Kita hari ni bukan Nabi, bukan imam, makmum pun kadang-kadang kan. Kita kata imam, makmum pun kadang-kadang. Seorang-seorang dia selalu. Tak ada siapa jamin kita masuk syurga. Dosanya banyak, ilmunya tak ada, tapi tak mahu mengaji. Nabi pun cari ilmu. Bila tak ada ilmu, kita tak mencari. Sebab apa Nabi Musa turun mencari ilmu? Kerana Nabi Musa tahu kemuliaan yang ada pada ilmu. Mulianya ilmu sehingga seorang Nabi yang pangkat dia tinggi, Nabi Musa ni salah seorang daripada ulul azmi. Dalam 25 Rasul ada banyak 313, tapi yang Al-Quran sebut 25. Dalam 25 tu ada lagi hak pangkat tinggi. Apa? Ulul azmi. Salah seorangnya Nabi Musa. Top 5 nama dia. Hak tertinggi lah, 5 hak ranking tertinggi para Rasul, Nabi Musa. Nabi Khidir pun tak sampai pangkat macam tu. Tapi bila dengar kemuliaan turun mencari. Jadi kita ni ada pangkat di dunia hari ni yang lebih tinggi daripada Nabi Musa. Kotlah dia kata aku datuk, aku Tan Sri, aku menteri, apa lagi menteri-menteri, tak ada lah. Tak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Musa. Tapi kenapa penyebab kita ni tak boleh menentukan? Dengarlah ilmu ni, carilah ilmu. Tumpang-tumpang Allah bagi kekuatan lagi, masih sihat lagi, otak kita ni masih boleh berfikir lagi, datang dengar majlis ni. Akal kita ni banyak puluh tahun dah ni berfikir macam-macam, cuma hak fikir ilmu Allah ni saja belum lagi. Maka syukur nikmat Allah. Allah bagi sihat, Allah berikan kita nikmat akal, datang menuntut. Salah satunya apa? Di masjid-masjid tu. Kalau kita syukur, Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Syukur dengan nikmat akal, anggota, maka Allah tambah lagi, bagi sihat lagi. Tapi kalau kita tak syukur, Allah tarik balik nikmat itu. Hari ini kita masjid sedap, elok lagu ni, selesa lagu ni, tak ramai-ramai. Mungkin sebab itu salah satu sebabnya Allah tarik nikmat masjid-masjid ni. Allah buka COVID sekok, pakai tutup bih masjid. Nak bayar pun bayar. So ramai-ramai pun tak boleh, sah pun tak boleh. Sebab apa? Dulu apa bukannya nak main pun masjid besar tapi tak ada orang. Sebab apa? Apa tak syukur? Tuhan dah kata la in syakartum la azidannakum. Syukur aku tambahlah. Syukur aku tambah. Kalau tak syukur aku tarik balik peringatan kat kita. Allah bagi peringatan. Kalau tak sedap lagi, kita tak tahu nak cakap macam mana. Allah ni sentiasa sayang kat kita. Peringatan demi peringatan supaya apa? Kita berubah sementara kita masih bernafas. Jadi sementara ada hayat kudrat ni, kita perbaiki diri kita. Tuntutlah ilmu. Kerana ilmu itu sendiri ibadah. Bahkan orang yang mencari ilmu ni, ada ilmu ni Allah sentiasa angkat darjatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan juga orang yang ada ilmu ni darajat. Angkat banyak mana? Tak habis. Yarfa' itu satu kalimah yang memberi makna sentiasa mengangkat, angkat
angkat. Sampai mana angkat? Tidak ada nihayah, tidak ada kesudahan, infinite. Selagi mana kita duk menuntut ilmu, selagi mana kita beriman, selagi mana kita duk tambah, maka Allah angkat darjat, Allah angkat darjat, Allah angkat darjat, Allah angkat darjat. Farak beza antara satu darjat dengan satu darjat, kata Ibnu Abbas, 500 tahun. Satu darjat lah, jumpa satu darjat itu 500 tahun. Mana tinggi. Cara ukurannya lah, bukan kata-kata ni. Maksudnya ketinggian beza antara darjat satu darjat itu 500 tahun perjalanan. Tapi orang yang mengaji ni Allah angkat darjat. Kita angkat dunia pun nak naik pangkat ya. Kalau kita kat dunia ni kita suka dengan pangkat, kalau takat tu je tak syok, kita nak naik lagi. Kalau boleh nak jadi dalam satu syarikat tu bos lah, CEO apa kita nak paling tinggi kan di dunia. Kenapa tak di akhirat kita tak mau fikir lagi tu kan? Jadi apa benda yang cepat mengangkat darjat kita? Menuntut ilmu betul. Kalau kita tuntut ilmu ni, kita sedar salah silap kita. Bahaya tak ada ilmu ni. Bahaya tak ada ilmu ni. Takut ibadah kita tak tolak, tak terima tu je. Sebagai satu kisah contoh, kita datang ke satu kisah. Dia kisah contoh orang dulu. Contoh kisah orang dulu untuk guru cerita. Ada dua orang pemuda, dia nak berubah, dia nak insaf. Maka dia panggil asal dari daerah orang yang biasa-biasa fasik. Bila dia nak berubah, seorang saudara ni dia kata, aku nak berubah ni, apa yang aku nak buat? Seorang ni dia kata, aku kena cari ilmu dulu. Maka dia pun pergi cari menuntut ilmu. Seorang lagi pula, dia nak berubah. Dia kata, aku ni jahat ni dulu ni, maka aku nak berubah. Apa yang aku nak buat ni lain, aku nak perbanyakkan ibadah. Maka dia pun terus pergi masuk hutan cari buah kurang uslah. Seorang ni pergi cari ilmu, tak apalah dengan kelakuan dia, menuntut ilmu, ngaji dari awal, namun surah semua fiqah, namun tasawuf fiqah, apa tauhid semua dia ngaji. Kawan ni dia jalan-jalan, dia jumpa sebelum hutan tu, tiba-tiba dia nampak tulang daripada ulang, bangkai kan, ulang mati kering lama, tinggal tulang. Tulang ulang ni dia tengok. Dia pun ambil buat rantai kalau. Kemudian dia masuk buat, dia beribadah bertahun-tahun dengan dia pakai. Satu hari dia pun bertemu kembali. Sembanglah dia tahan apa cerita. Sekarang alhamdulillah sihat, aku tak menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah aku ada sedikit ilmu. Dia pun tanya kau ni pula, dia kata aku ni begini ibadah, alhamdulillah Allah bagi kekuatan, boleh puasa sembahyang, zikir semua, tak berhenti. Kawan dia pun tanya, aku ni ada satu iskal, satu soalan nak tanya. Apa dia kata kau? Dia kata, ini kenangan. Masa aku nak mula berubah dulu, aku jumpa tulang ulang ni, maka aku jadikan kalung sebagai kenangan permulaan aku nak mula berubah. Dia pun pakai kat tak pernah buka apa? Dia kata, aku tak pernah buka saya. Dia kata, sembahyang pun pakai itu ke? Ya, pakai itu. Dia kata, minta maaf kawan, semua sembahyang tak terpakai. Sebab apa? Najis. Bangkai nak campur ulang bangkai, mati. Sah tak sembahyang pun bangkai? Tidak sah. Apa punca tak sah? Tidak ada ilmu. Tuan-tuan, ada lagi satu masalah hari ini. Saya selalu sebut masalah sebab dia agak menarik. Masalahnya masalah dia banyak benda nak kongsi cerita, tapi waktu pendek cemburu kan dengan kita. Masalah dia sebagai contoh, kalau kita terima menantu kan, kalau kita terima menantu perempuan, lepas angkat dia jadi menantu kita, dalam bahasa Arab panggil musahar, maka kita boleh bersalam dengan dia, betul tak? Dia boleh cium tangan kita, betul tak? Tak patah mayang kita, betul tak? Tak kala dia pun boleh buka tudung tunjuk aurat, betul tak? Betul. Begitu juga menantu lelaki, kalau dia lepas akad, aku terima nikahnya, salam dengan kita, dia boleh salam isteri kita, mak mentua dia boleh cium tangan mak mentua dia pun boleh tengok rambut mak mentua dia. Kalau rumah tak ada masalah, tak boleh tudung.
Masalah kalau hak jenis orang tua. Kalau dia kahwin pula dengan seorang janda ada anak perempuan, orang tua kahwin dengan seorang janda, buat apa 60-70 kahwin? Nak buat teman, betul tak? Hak tua-tua ni kahwin bukannya nak buat apa dah, nak buat teman je. Bila kahwin, perempuan tu ada anak perempuan. Bila anak tu jadi mahram kita, bila anak tu boleh salam kita, bila anak tu boleh ubah aurat kita, bila lepas jima, betul tak? Lepas jima, selagi mana tak celup kepala pen dalam botol itu tak jadi. Orang tua pun 70 ada dia buat lagi tu. Mana ada dah dia kata nak buat temannya. Ini masalah. Dia ada seorang anak yang bukan mahram, duduk serumah dengan dia. Tiap-tiap hari kau tu buka tudung, dia tiap-tiap hari tengok besar dalam rumah. Dia nak sembahyang, keluar pergi masjid jadi tu imam. Dia salam anak-anak, dia salam cium tangan dia. Batal dah yang sembahyang dia, baca khutbah jadi tu khatib untuk satu masjid Jumaat. Ibadah lah. Sebab tu kita kata ibadah memerlukan ilmu. Kalau tidak sah amalan kita. Itu bahaya. Kalau orang muda pun sama lah. Dia kahwin dengan janda muda, waktu tengah trafik light merah, waktu tu dia dah ada anak perempuan besar, tak boleh salam. Dengan anak perempuan waktu dia tak jadi mahram lagi sebab belum berjima dengan isteri lagi. Itu salah satu contoh. Kalau kita masuk contoh dalam muamalat pula, bab riba. Riba bapaknya orang kata hutang bank riba. Riba ni fuqaha kata ada 4. Satu saja hutang, 3 lagi dalam bab jual beli tuan-tuan. Kita ada jual beli tu tukar barang bukan. Tukar gula-gula lah apa lah. Ada riba sebenarnya. Bukan semua. Bukan semua dia boleh jadi riba. Maknanya ada jenis-jenis yang ada riba dalam bab jual beli. Tapi oleh kerana kita tak tahu, kadang-kadang jadi riba. Jangan kata hutang yang bank, kadang kita hutang kawan pun jadi riba. Kita jumpa kawan orang kita ni, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah, apa orang masjid Nabi, masjid orang kata, kalau orang nak pinjam RM100, hang nak pinjam duit aku boleh, hang bawa pergi masjid tu syarat dia. Kita pun alright, jom naik kalau. Kita pun naik motor dia sampai masjid, kita bawa RM100 ni. Nanti susu kat anak kalau kita pun bagi RM100 dua-dua maka riba. Mesti tak tahu sebab apa kan? Mesti tak tahu sebab apa. Sebab itulah tuan-tuan, nampak simple dan lekeh sahaja benda tu. Tapi riba ni dosa besar yang daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tidak ada syariat yang menghalalkannya. Benda lain ada istisna. Babi sendiri pun syariat kita dia haram. Syariat dulu dah haram. Syariat ni dia berubah-ubah. Tauhid tak berubah. Kok lah dulu Tuhan ada dua, tak nak. Tauhid tak berubah. Syariat fiqh berubah. Tapi zina, riba, benda yang tak pernah berubah daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini, tak pernah ada yang haram. Tapi oleh kerana kita tak ada, maka kita jatuh dalam dosa besar tanpa kita sadar. Sebab itu tuan-tuan, saya seru kita sama-sama datang. Kita tambah kenaan kita amal makin boleh-boleh ustaz ajak sedia doa ni, ikutlah. Aku lihat semua doa ada tu, tumpang kita lapang kuat, ikutlah. Mudah-mudahan sementara hayat kita masih ada, kita boleh berbetul sebab umur kita pendek, kalau kita tak banyak, masa kita sikit, amal ibadah kita pun banyak kekurangan. Jadi dengan ilmu ni kita boleh berbetul kembali sebelum kita kembali kepada Allah. Jadi setakat itu saja. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat, tak banyak pun sikit lah, tak apa. InsyaAllah kalau ada jodoh dan rezeki kita jumpa lagi. Kalau tak ada jodoh, tengok bila-bila pula kan. Jadi saya minta maaf kalau ada salah ataupun silap atau kasar bahasa. Itu daripada kelemahan daripada diri saya sendiri dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza astaghfirullahaladzim wa sallallahu Allah a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.